Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Alhamdulillah. Wassalamun ala ibadihi allazi nastafa, amma ba'. Sidang ahli jamaah yang dirahmati Allah, pertamanya kita panjatkan kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu wa taala, bersua kembali dalam pengajian kitab Penawar Bagi Hati karangan Asy-Syaikh Abdul Qadir Al-Mandili. Masih lagi membicarakan bab yang pertama, anggota yang 7, fasal yang keempat pada menyatakan perut. Dan kali ini furuk yang kedua, iaitu menjauhkan diri daripada perkara-perkara yang menyebabkan berlebih-lebihan makan dan minum, yang mengakibatkan bersangatan kenyang. Maka apabila bersangatan kenyang, dia akan mendatangkan kemudaratan. Mudarat yang pertama, mudarat yang kedua, mudarat yang ketiga. Dan kali ini kita teruskan dengan mudarat yang keempat. Terlalu kenyang membawa kemudaratan. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid daraini amin. Yang keempat, bahawasanya banyak makan itu sebab bagi sedikit ibadah. Bahawasanya banyak makan itu menjadi sebab bagi sedikit beribadah, kerana bahawasanya manusia itu apabila membanyakkan ia akan makan, nescaya berat badannya dan mengantuk matanya. Dan yang kelima, bahawasanya membanyakkan makan itu sebab bagi ketiadaan sedap mengerjakan ibadah. Jadi perbezaan yang keempat dengan yang kelima. Yang keempat, sedikit melakukan ibadah. Yang kelima, hilang kemanisan ibadah, hilang keseronokan ibadah, hilang kelazatan ibadah. Yang keenam, bahawasanya pada membanyakkan makan itu ditakuti jatuh kepada yang haram dan yang syubhah. Dan yang ketujuh, bahawasanya padanya berlebihan makan dan minum itu menyusahkan hati dan mempenatkan badan pada mencarinya, mencari makan dan minum, dan sentiasa memikirkan untuk bersedap-sedap makan dan minum, dan penat menyediakannya dan memakannya dan melepaskan daripada mudaratnya. Ya, dengan kata lain, masa habis masa ini kepada cari makan. Jalan-jalan cari makan, habiskan peruntukan. Yang kedelapan, bahawasanya membanyakkan makan itu sebab bagi bersangatan sakit mati. Kerana kesakitan dan kesusahan mati itu sekadar kesedapan dunia. Dengan kata lain, ya, peritnya menghadapi sakaratul maut itu bergantung kepada keseronokan, kelazatan hidup di dunia.
kalau sentiasa berlazat-lazat, berseronok hidup di dunia, maka apabila menghadapi sakaratul maut amat pedih, kerana dia dah biasa dengan pelbagai bentuk kelazatan dan keseronokan. Tiba-tiba terhalang sama sekali, terputus sama sekali untuk meneruskan kesedapan kelazatan. Yang kesembilan, bahawasanya padanya mengurangkan pahala akhirat. Berlebihan makan dan berlebihan minum itu mengurangkan pahala akhirat. Kenapa? Apa salahnya? Bahawasanya padanya berlebihan makan dan minum itu mengurangkan pahala akhirat. Nanti kita akan bahas. Ya. Yang ke-10, bahawasanya padanya berlebihan makan dan minum itu hisab, hitungan pada hari kiamat. Telah menyebut akan 10 perkara ini oleh Al-Imam Al-Ghazali dalam kitabnya Minhajul Abidin, yang telah datang beberapa hadis Nabi SAW pada mencela akan kenyang. Maka 10 kemudaratan akibat daripada berlebihan makan dan minum, ianya akan melahirkan, memprodukkan kenyang yang berlebih-lebihan. Maka akan membawa kepada seseorang itu 10 perkara yang memudaratkan. Maka perkara ini dihurai lanjut oleh Syekh Al-Imam Al-Ghazali, wafat pada tahun 505 Hijrah, dalam kitabnya Minhajul Abidin, dan menguatkan lagi hujjah 10 yang memudaratkan akibat berlebihan kenyang daripada sifat loba dan tamak pada makan dan minum. Maka Syekh Al-Imam Al-Ghazali yang wafat pada tahun 505 Hijrah ini datangkan hadis riwayat Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim daripada Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma. Telah datang beberapa hadis Nabi SAW pada mencela akan kenyang. Setengah daripadanya, al-mu'min ya'kulu fi ma'din wahidin wal kafiru fi sab'atin am'adin hasba banu Adam luqaymatun yuqimna sulbahu inkana wala buddha fahaqqahu thulutha lit-ta'am thuluthun lit-ta'am wa thuluthun lis-syarab wa thuluthun lin-nafs. Artinya, bermula orang yang sempurna iman memakan ia pada satu perut, dan orang kafir makan ia pada 7 perut. Memada akan anak cucu Adam beberapa suap yang membetulkan akan tulang belakangnya. Cukuplah makan untuk nak betulkan tulang belakang. Jika ada ia menuntut tambah dan tak dapat tiada daripada menambah, maka sepatutnya 1/3 bagi makanan untuk ruangan perut, dan 1/3 bagi minuman, 1/3 bagi mengeluarkan nafas. Wallahu ta'ala a'lam. Baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam ajarkan kita bagaimana rongga perut itu, yang kita merasakan bahawa ada perut besar, ada perut kecil.
Jadi rongga perut itu kena dibahagikan kepada 3 bahagian. 1/3 untuk makanan, 1/3 lagi untuk minuman, 1/3 lagi ada misi kosong. Itu ruangan pernafasan. Ya, barulah ideal. Perut yang ideal dapat bekerja dengan sempurna, maka bebas daripada 10 perkara yang memudaratkan. Menjelaskan perkara ini, teringat waktu Walid belajar dengan Tuan Guru Haji Abdul Latif bin Haji Abdul Rahman, Pak T. Pada tahun 1989. Jadi ingat lagi Walid, Pak T beritahu dengan Walid, maknanya minta malam Hanafiah pukul 11, kerana Walid punya pondok kat belakang pokok jerai. Orang kata ada kuntilana, biarlah. Dulu Walid antara yang terbelakang pokok jerai belakang tu. Tu pokok nenering, tapi disaluti oleh pokok jerai. Lama-lama jerai yang kuasai. Yalah, Pak T minta pukul 11, 11.30 tu Hanafiah kena perhati musang. Wah, kita pun kata yang musang tak takut lah Pak T, jangan musang berjanggut. Tak, dia kata mau perhati ada musang tak, dia kata. Jadi kita pun tertanyalah, Pak T beli ayam tak? Pak T suruh kita perhati musang. Jadi esok tanya dengan Pak T, kenapa Pak T? Pak T beritahu bahawa Pak T tanam kopi. Kan yang dekat tanah dia yang Walid cakap tu, tanah dia yang kat belakang tu, siapa sekarang duduk kat rumah tu, jadi kat situ tanam kopi. Jadi Pak T beritahu kopi tu dimakan oleh musang. Kita pun mikirlah, kita si Haji Hanafiah ni anak kelahiran Bandar Kulai. Jadi kita mana pernah tengok musang. Tengok musang, zoo mana ada zoo tulis musang. Jadi musang makan kopi. Orang lah makan kopi. Apa barang? Musang makan kopi. Tanya dengan Pak T, musang makan kopi. Dia kata, mu tak tahu. Dia kata, mu orang bandar no. Musang makan kopi Pak T tu, dia kata. Tapi Pak T kata, ulama-ulama Indonesia mengharuskan maka kopi yang telah dimakan oleh musang tu untuk kopi buat minuman. Kopi luwak. Namanya kopi luwak. Kita pun mikir tau. Walid kan anak bandar konon, baru tahu. Kita selama ni tengok kopi tu je, pokok kopi pun tak kenal. Dah belajar pondok kuak luar tu, dah belajar pondok keruh tu, baru pertama kali tengok pokok kopi. Apa benda aku ni? Oh, ni pokok kopi. Oh, ada bau wangi pula. Ni yang Pak T suruh jaga, kerana ditakuti musang tu makan kopi. Dah ulama Indonesia pula mengatakan kopi dimakan oleh musang, kopi tu harus hukumnya untuk dibuat kopi minuman manusia. Jadi buat pertama kalilah Walid mula berkenalan dengan si pokok kopi. Pokok kopi, baru tengok, oh ni buah kopi merah ni. Ya Allah, bodohnya. Ni kopi duduk Kulai kan, yang kita kenal stesen kereta api. Jadi buat kopi, rupanya musang tu makan buah tu.
dalam buah kopi ada biji kopi. Biji kopi itu baru kita faham. Maka kita bual dengan Pak Teh. Pak Teh ketawa. Mu ni dia kata. Maka Pak Teh kata nanti kita baca kitab Hayatul Hayawanil Kubra karangan Asy-Syaikh Al-Imam Kamaluddin Ad-Dumairi, wafat pada tahun 808 Hijrah. Kenapa Walid nak buat cerita ni? Nak ringkaskan daripada pernyataan keempat, kelima, keenam, ketujuh, ke-8, ke-9, ke-10. Mudarat yang keempat sampai mudarat yang ke-10. Apabila berlebihan makan, maka berlebihan kenyang. Berlebihan makan, berlebihan kenyang, dia akan membawa 10 kemudaratan. Yang Walid nak cerita ni keempat sampai ke-10. Apa kena mengena dengan musang? Apa kena mengena dengan musang? Jadi puncanya rezeki lah kan. Pertama kali Walid hidup kan, usia dah berapa tu tahun 1989 tu, cuba kira dah. Usia dah berapa, baru pun tengok pokok kopi. Baru kenal pokok kopi, baru kenal buah kopi. Baru tahu pokok kopi itu dalam kopi ada biji kopi. Jadi baca kitab Hayatul Hayawanil Kubra. Maksudnya tak, memang raya tak balik. Jadi bulan Ramadan tu belum belajar lagi dengan Tuan Guru Haji Muhammad Samangkati. Pak Teh yang suruh belajar dengan Tuan Guru Haji Muhammad Samangkati bulan Ramadan. Jadi Pak Teh pun bacalah kitab tu Hayatul Hayawanil Kubra. Dia baca tu supaya nanti Walid faham macam mana nak ternak kambing, ternak lembu, jaga kambing, jaga lembu Pak Teh. Tiba-tiba baca pula bab si musang. Ini bukan musang king, ini musang. Jadi bila kita belajar kitab tu, pengarang kitab itu Asy-Syaikh Al-Imam Kamaluddin Ad-Dumairi datangkan hadis dhaif, tak boleh buat hujah. Walaupun hadis ini darjatnya dhaif, tetapi hadis ini masyhur, tariknya masyhur, menjadi perbualan orang Arab. Malah Asy-Syaikh Al-Imam Asy-Syafi'i yang wafat pada tahun 204 Hijrah sering kali menyebut hadis ini. Imam Asy-Syafi'i yang wafat pada tahun 204 Hijrah sering menyebut hadis ini. Bayangkan 204 Hijrah jarak dengan 808 Hijrah. Jadi Asy-Syaikh Al-Imam Kamaluddin Ad-Dumairi wafat 808 Hijrah. Dia bersemangat nak mengarang kitab Hayatul Hayawanil Kubra ni kerana di zamannya, ulama di zamannya sering menyebut hadis dhaif, darjat, tarik yang masyhur, yang sering kali bermain di bibir Imam Asy-Syafi'i. Wafat pada tahun 204 Hijrah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Syarrus suba hadhihi tha'lab." Syarrus suba, sejahat-jahat binatang buas, inilah dia, si musang ni. Kenapa tak singa? Kenapa tak harimau? Kenapa tak serigala? Tapi Rasulullah sabdakan, syarrus suba'i, sejahat-jahat binatang buas itu, hazihi sa'labun, inilah dia, si musang. Hazihi itu isim isyarat. Tapi sa'labun tu kerana orang Arab khas untuk musang, dia ada
dua kalimah. Musang jantan sa'labun, musang betina sa'labatun. Tamar buta. Musang jantan sa'labun, musang betina sa'labatun. Pun begitu kerana dia binatang, isim isyarat kena hazihi. Muannas. Syarrus suba'i hazihi sa'labun. Sejahat-jahat binatang buas ialah dia, si musang ni. Jadi sebab itu Imam Asy-Syafi'i yang wafat pada tahun 204 Hijrah selalu sebut, kerana kita akan tertanya-tanya, kenapa tak singa? Kenapa tak rimau belang, rimau bintang? Kenapa si musang? Jadi nanti kita balik air tawar, kita tahu. Musuh yang pertama dekat air tawar 2 adalah musang sebenarnya. Musuh yang pertama. Dulu Atok Bak kan tanam kopi kan, bawah tu kan musang yang makan. Lepas tu Tok Bak tanam apa tu kat atas tu, nenas, musang yang makan. Petik pun musang. Aku binatang musang. Kerana Rasulullah bersabda, inilah dia, sejahat-jahat binatang buas. Baik, dalam masyarakat Arab, orang Arab yang tanam kopi ni di negara Yaman. Yaman ni, kopi ni dia tak perlu banyak air. Jadi mana-mana lembah wadi, oasis, dekat Yaman, orang Yaman memang tanam kopi. Kopinya sampai ke Makkah Al-Mukarramah. Begitu juga orang di Syria, Syam pun tanam kopi. Hebat pokok kopi. Itu bahasa Arab, gahwah kan, gahwah kopi. Jadi sebenarnya masyarakat Arab pun tahu musang ni musuh utama terhadap minuman yang menyegarkan bangsa Arab. Minuman yang menyegarkan bangsa Arab adalah gahwah. Qahwah tu jadi ga lah. Gahwah, iaitu kopi. Baik, berbalik. Kenapa ya musang ni? Allah Subhanahu Wa Ta'ala jadikan musang adalah binatang yang istimewa, kerana satu-satunya binatang buas yang perutnya takkan menghadamkan dengan sempurna. Pencernaan dia tak sempurna. Begitu. Jadi dia tak macam orang. Maknanya makan KFC, dia tak keluar macam KFC. Tapi kalau musang, kita tahu dia makan apa. Kerana dia tak cerna dengan sempurna. Maka musang ni Allah Ta'ala jadikan dia binatang yang dia boleh makan apa saja. Sebab itu musang ini dikategorikan sebagai as-suba, binatang buas. Bangkai kawan dia pun dimakan. Bangkai kawan dia pun dimakan. Dia makan benda wangi, dia makan benda busuk, buah apa pun dimakan. Daging apa pun dimakan. KFC, McDonald dimakan. Dia tak macam rimau, tak macam singa, memilih menu dia yang tetap. Musang ni maging apa pun dimakan. Jadi sebab itu dalam ilmu biologi, musang adalah mamalia. Mamalia, dia menyusukan anak dia berdarah panas. 3 lagi, oleh kerana hadis menyebut musang ni adalah sejahat-jahat binatang buas, maka kita faham kategori dan klasifikasi kluster musang adalah as-suba, binatang
buas. Dia bukan binatang peliharaan. Maka jangan dipelihara musang seperti dipelihara kucing. Jangan dipelihara musang seperti dipelihara anjing. Tapi nak sebut apa yang Rasulullah sabdakan ni, nak jelaskan. Sebab itu daripada zaman Imam Asy-Syafi'i 204 Hijrah, hadis ini sentiasa menjadi, dalam istilah bahasa Arab kita kata istiqra. Istaqra'a yastaqri'u istiqra. Qara'a. Istiqra tu maknanya kajian dan mendapat kesimpulan. Kita membaca, kalau qara'a membaca, istiqra tuntutan membaca. Kita boleh baca tak orang tu? Tak boleh baca orang tu. Kenapa? Orang tu pembohong. Kita boleh baca tak orang tu? Tu maknanya baca sesuatu. Istiqra, iaitu membuat pemerhatian dan kajian. Istiqra. Dan kita akan mendapat, in English language you call what? Conclusion. Conclusion, iaitu kesimpulan. Istiqra. Maka daripada zaman Imam Asy-Syafi'i, Sa'lab ini menjadi istiqra, menjadi perhatian, kajian, dan juga manusia sentiasa membuat kesimpulan tentang musang. Itu rahsia kenapa Rasulullah SAW sabdakan syarrus suba hadhihi Sa'lab. Juga Rasulullah sebut as-su'al, sa'in lam, su'al. Kenapa Sa'lab disebut su'al? Baik. Kerana apabila Khalifah Mesir ketika itu menghendaki seorang tokoh ilmuwan ahli zoologi Islam, Al-Syaikh Al-Imam Kamaluddin Ad-Dumairi ataupun Ad-Damiri, wafat pada tahun 808 Hijrah. Dah berapa lama? 600 tahun. Buat kajian menyatakan bahawa musang ini adalah haiwan yang paling ditakuti bukan kerana ganasnya, tetapi mukrin, zu mukrin wa zu khadi'atin, binatang yang banyak menipu dan binatang yang pandai berpura-pura. Khadi'ah, khada'a, yukhadi'u. Mukrin, binatang yang kuat menipu, dan binatang yang pandai berpura-pura. Walid pun tak tahu, apabila dah belajar kitab ni, baru faham, musang pada hadis pun macam itu, kuat menipu, pandai berpura-pura. Musang macam mana dia pandai menipu manusia? Kerana kelebihan yang dia ada. Air kencing musang ni, dia pandai. Dia nak memikat hati manusia supaya manusia manjakan dia sebagaimana manusia pelihara kucing dan pelihara anjing. Maka dia akan ngencing atap-atap siling rumah kita. Dia akan kencing, dan bau dia tu bau daun pandan. Bau wangi. Itu sebab itu Rasulullah, sebab itu disebut zu mukrin, makrin, binatang yang banyak
penipu. Macam mana dia penipu? Dia masuklah khadi'ah tu, pandai memperdaya, menipu dia, memperdaya dia. Dalam Melayu sebut tipu daya, dan berpura-pura pun dia. Musang berbulu ayam. Ini sebenarnya nak kita jelaskan ni. Nak jelaskan yang keempat sampai yang ke-10. Masih tak faham lagi apa kaitan musang. Dengar. Nak dengar tu. Nak dengar tu. Jadi kelebihan musang banyak menipu. Menipu dengan kelebihan yang Allah beri kepada dia. Apa dia? Dia oleh kerana dia boleh makan semua benda. Semua jenis buah dia makan. Buah manis, buah tak manis, buah masam. Oleh kerana dia adalah binatang buas yang makan buah-buahan, dia banyak sangat makan buah-buahan. Jadi dia tak suka macam Nazib makan benda manis. Jadi dia makan banyak buah-buahan, orang kata manis buah kan. Sebab itu dia pandai memperdaya manusia. Dia kontrol air kencing dia tu bau wangi seperti daun pandan. Maka dalam istilah orang Melayu disebut musang pandan. Orang Jawa ngomong musang luar, tu ngomong Jawa iki. Musang luar. Wahal musang-musang lah. Tinggal lagi orang Melayu mengkaitkan musang pandan tu kerana kencing itu bau wangi. Tapi oleh kerana dah kerap sangat kencing, kita dah mula bau, lama-lama bau wangi tu mual dan boleh muntahkan kita. Wangi tu dia boleh bertukar jadi hancing. Sehingga ulama Indonesia pun mula berbahas tentang apa hukum air kencing musang kerana berbau wangi. Apa hukumnya? Apa pun kita berpegang kepada apa yang keluar daripada perut adalah najis, kecuali yang dibahas oleh Imam An-Nawawi rahmatullah alaih, wafat pada tahun 676 Hijrah, yang keluar dan tidak mengubah bau, rupa, warna, maka boleh dimanfaatkan. Seperti kalau kita makan biji, kita makan rambutan tertelan, kita berak keluar biji rambutan. Biji rambutan tu tak berubah sifat dia. Itulah biji rambutan tu. Setelah kita basuh, itulah sifat dia, bau, rasa, warna. Bukan ketika najis. Ketika najis dah dipisahkan, maka boleh dimanfaatkan biji itu. Boleh ditanam. Kerana tak mengubah bau, rasa dan warna pada biji rambutan yang termakan. Jadi berbalik kepada musang. Jadi musang ni Allah Ta'ala jadikan perut dia tak macam perut lembu. Lembu perut dia 7. Dia betul-betul khadam. Kerana tujuan lembu dia nak khadam supaya menggemukkan daging dia untuk dikorban, untuk dimakan daging dia. Musang mana boleh. As-suba'u haramun, itu hadis sahih riwayat Imam Ahmad. Semua binatang buas itu haram. As-suba'u haramun, hadis riwayat Imam Ahmad. Jadi musang haram. Pun begitu pelik, kencing dia wangi. Walau bagaimanapun dah asyik kena kencing aja. So itu orang Melayu gunakan istilah engkau kena kencing. Kerana musang dia suka kencing. Dia paling pandai menipu dan pandai memperdaya dan pandai berpura-pura. Musang. Sebab itu apabila berbual dengan Pak Tia almarhum Tuan Guru Haji Abdul Latif bin Haji Abdul Rahman,
Bila Walid dah faham kan, Walid pun baca. Di Indonesia, musang dipelihara sebagaimana dipelihara kucing dan anjing. Rupanya nanti kalau tengok dekat BBC Ads, Mak Saleh pun sekarang ni dah mula tergila-gila pelihara musang. Pertamanya, bulu musang. Dia ada kelebihan. Bulu musang ni maknanya dia mudah terurus berbanding dengan bulu kucing, bulu anjing. Mudah terurus, dia tak mudah gugur daripada badan dia. Dia pandai menipu, pandai memperdaya. Musang sekarang ni Mak Saleh, kalau di negara-negara kutub kan, Eskimo, musang akan dijadikan buruan. Maknanya gini, kalau nak berburu, bawa musang. Sebenarnya musang ni lebih manja daripada kucing. Musang lebih manja daripada kucing. Kerana dia pandai menipu, memperdaya, berpura-pura. Nak kena faham. Tapi klasifikasinya, statusnya tetap binatang buas. Maknanya Rasulullah tak kasih kita pelihara musang seperti pelihara kucing, maupun seperti anjing yang disebut sebagai kalbun mula'ab, anjing yang diajak bermain untuk jaga kebun. Rasulullah pun tak kasih sebenarnya status musang ni. Tapi hebatnya dia boleh makan apa sahaja. Apa yang manusia makan, dia boleh makan. Dia tak banyak memilih. Maka kerana kelebihan dia, apa yang dimakan, dia tak dicernakan, dihadamkan dengan sempurna. Maka sebab itu musang ni, oleh kerana dia tak akan merasa puas apa yang dia dapat, dia tak akan rasa puas daripada apa yang dia makan, dia tak akan rasa puas daripada apa yang minum. Tak macam Nazif tu makan maknanya sendawa tu dah settle lah. Musang tak sendawa. Kerana dia tak sempurna pencernaan dia, maka dia takkan puas. Sebab itu Pak Tih ajar Walid lah kan, kerana musang dah mula makan ayam yang Pak Tih ternak. Pak Tih ni maknanya semualah, ayam dia ternak, kambing, lembu. Sebenarnya Pak Tih jaga pun, Pak Tih suruh Walid jaga lembu je, kambing orang lain. Begitu juga ayam. Tapi ayam banyak mati musang lah tu. Manggis pun dia makan. Nak cerita nak cerita musang ni. Jadi apa kaitan musang ni dengan yang kita belajar ni? Baik, kaitannya Imam Al-Ghazali nak jelaskan kepada kita, ditakuti apabila kita ni berlebihan makan, maka tidak berlaku kesempurnaan khadam dalam tubuh. Sebab itu dalam perut. Sebab itu hikmahnya berpuasa. Sebulan Ramadan tu, sebulan tu nak memulihkan perut kita, supaya perut tu nanti dapat memberi penghadaman yang sempurna, pencernaan yang sempurna. Jadi khawatir kalau perut kita ni dia tak dapat khadam dan pencernaan yang sempurna,
bukan sahaja masalah penyakit zahir, tetapi penyakit batin. Apa penyakit batin? Penyakit yang ada pada si musang. Musang ada penyakit apa? Tabiat dia Kuat menipu. dah kan, nampak tak? Kuat menipu, lagi Pandai berpura-pura. pura-pura, lagi Kecewa orang. memperdaya. Bayangkan dia boleh kencing bau pandan, tahu, wangi tau. Bayangkan. Oh, okey. Yang dia maksudnya bila macam contoh yang ketujuh tu kan, maksudnya menyusahkan hati dan mempenatkan badan untuk mencarinya. Maksudnya kita nak cari duit, nak cari makan kan, maksudnya dari situlah boleh timbul mungkin orang memperdaya orang nak dapatkan Ya. rezeki. Kita dah mengikut tabiat musang. Oh, bila faham lah. Apa yang berlaku dekat dunia hari ini, daripada banyak-banyak binatang buas semua dah mula pupus. Tengok National Geographic, pupus, dah risau dah. Putera apa? Putera View, putera apa tu? Putera United Kingdom, apa namanya? Putera apa tu namanya? William kan, sibuk kan National Geography dengan BBC Earth. Tengok kepupusan harimau bintang peduli apa? Kepupusan gajah, kepupusan pupus. Satu je tak cerita. Musang tak pupus. Musang makin mendapat tempat daripada binatang buas kepada binatang peliharaan, dan binatang dijadikan buruan. Sekarang ni contohnya kalau dekat Australia, musang digunakan untuk mencari kabel. Oh, wow. Macam kabel sana tak TNB, sini je TNB yang kekal-kekal dia makin tinggi. Dia nak cari kabel TNB tu dekat Australia, guna musang. Begitu juga nak cari saluran pipe Runhill SAJ tu, guna musang. Hey, musang pandainya. Sebenarnya dia tak pandai, dia pandai berlakon je. Lagi satu, dia punya daya pendengaran dia kuat. Pendengaran dia kuat, mata dia. Sebab pernah tengok musang dekat salji. Dia dari salji tu dia boleh tahu ada tikus ke tak ada tikus kat dalam. Dia tekam tu dapat. Kehebatan. Sebab itu musang ni disebut maknanya bapa penerkaman. Dia paling cepat terkam. Antaranya kalau kata Asy-Syaikh Al-Imam Kamaluddin Ad-Dumairi, musang ni dia boleh menipu daya berlakon jadi mati. Contohnya, dia nak tangkap ayam. Dia masuk kat reban ayam tu, dia pura-pura mati, dia boleh kembungkan perut dia. Dan dia boleh keluarkan bauan seperti dah jadi bangkai. Tiba-tiba bila ayam tu dekat, diterkamnya. Dia boleh baukan badan dia jadi bangkai, dia boleh ngencing. Ayam. Musang. Itu yang orang Melayu sebut apa betul? Musang berbulu ayam. Pandai menipu, pandai memperdaya, pandai berpura-pura. Itulah dia musang. Dan terakhir nak cerita ni, bahayanya nanti kerana daripada 4 sampai ke 10 ni, semuanya ni apabila kita dah berlebihan makan. Kesan daripada berlebihan makan tu tak sempurna khadam. Tak sempurna khadam, kita akan ikut tabiat musang. Musang ni tak boleh cerita panjang tentang dia. Musang ni dia memburu bersama-sama dengan binatang buas yang lain. Contoh, apabila singa memburu, musang akan ada di belakang.
Contohnya singa yang dapatkan rusa, nanti sisa dia musang yang ambil. Ambil kesempatan. Tahu. Sebab itu kat itulah Zu Mukrin, Zu Khadi'atin, semua daripada dia. Dia tahu dia tak mampu memburu, tapi dan dia pun tahu yang akan makan dia hanya serigala je. Sama spesies. Serigala je yang makan dia. Rimau tak nak makan dia, singa tak nak makan dia. Mungkin kerana dia pandai berpura-pura, bau-bau tu. Apa ni, yang hanya jadi makanan dia serigala. Maka masa kini serigala dah pupus, tak ada siapa nak makan dia, maka dia semakin membiak. Dan namanya musang luwak. Baik, nak menutup cerita musang lagi. Dalam kitab Hayatul Hayawanil Kubra, Asy-Syaikh Al-Imam Kamaluddin Ad-Dumairi wafat pada tahun 808 Hijrah. 808 Hijrah. Jadi apa ni, Asy-Syaikh Al-Imam Kamaluddin Ad-Dumairi jelaskan berhubung tentang permisalan, perbandingan yang Imam Syafi'i selalu buat tentang musang ni. Apabila kita belajar, inilah kata Imam Syafi'i, nak jadi pandai ni dia kena bermula istiqra. Kita istiqra, dapat memerhati dan cepat membuat kesimpulan. Punca hari ni orang Jawa ngomong goblok tenan, dia tak pandai lah, dia bodoh lah, kerana dia belajar tapi dia tak dapat buat kesimpulan. Kata dia belajar apa? Entahlah. Yang dia tahu cikgu perempuan ni datang ajar matematik pakai kebaya lawa, itu je dia tahu. Astagfirullahalazim. Itu lepas tu dia kata, hari ni cikgu ni pakai baju lain, esok cikgu ni pakai baju lain. Dia kata seminggu tukar je baju. Ialah gaji besar, DG 48. Terus terang cakap kan. Jadi kerana bermula istiqra, nak pandai ni dia kena istiqra dulu, kata Imam Asy-Syafi'i. Kita kena pandai baca dan cepat buat kesimpulan. Kedua, dia kena tamsil, misal. Apabila kita dah buat kesimpulan, kita kena pandai buat misalnya macam ini. Jadi faham pun tidak, nak buat simpul tak pandai, tersimpul diri sendiri ada. Apatah lagi nak buat misal pun tak gerti. Apa contoh? Tak pandai buat contoh. Sebaiknya macam itu, bermula dengan istiqra. Ni cikgu kena tahulah PNP. Istiqra, belajar cepat buat kesimpulan apa yang dia belajar. Yang kedua, tamsil. Masalah yumassilu tamsil, dia pandai buat permisalan dan contoh. Dia pula pandai bagi contoh. Dan yang ketiga, al-qiyas, dia boleh kias pula. Kias menunjukkan dia faham. Hari ni dengan tersimpul diri sendiri, Kalau bahasa Melayu tu apa? maki sunat alai. Kias maknanya kita boleh membuat perbandingan. Kita buat perbandingan dan perbezaan. Kerana dekat situ ada kias bil illah. Kita faham tentang illah. Ada sebab, musabab. Kita faham sebab ni jadi macam ini. Sebab ni jadi ini. Itu namanya sunatullah. Sebab ni jadi macam ini. Jadi tidak dapat, itu namanya hipotesis. Itu sebenarnya belajar ni. Jadi
Bila orang tanya dengan Imam Syafi'i, Imam Syafi'i sebut 3 tu. Istiqra', tamsil, qiyas. Sebab itu Imam Syafi'i menetapkan dalam nak sabitkan suatu hukum tu, dasar yang ke-5 adalah qiyas. Qiyas. Qiyas ni setelah istiqra' dengan at-tamsil, baru boleh qiyas. Kita faham tentang sama ada qiyas bil dalil, qiyas bil illah. Baik. Dalam pada tu Imam Asy-Syafi'i yang wafat pada tahun 204 Hijrah ni, kalau dia nak buat misal, dia akan buat misal ni Sa'lab, iaitu musang. Nanti kita boleh baca kitab Hayatu Hayawanil Kubra. Walid memang ingat aja. Bila belajar dengan Pak Atih tu, kan Pak Atih kata, "Anak pergi tengok ni." Kan bulan Ramadan tak ramai yang ada, ramai yang balik. Jadi, cerita ni Imam Syafi'i nak buat misal aja. Cerita ni dia kata 3 sekawan. Nak faham cerita ni 3 sekawan, iaitu singa, serigala, musang. Singa, serigala, musang. Ketiga-tiga ini telah membuat MOU, kan, dan setujulah jadi rakan kongsi untuk memburu. Maknanya nanti agih kan, rakan kongsi niaga kan, syarikat gergasi, konsortium. Jadi 3 ni, singa, serigala, musang. Pun begitu, paling bijak adalah musang. Dia tahu di badan kecil, kemampuan dia terbatas, dia akan duduk belakang aja. Maknanya setelah singa berjaya menerkam al-himar, mula-mula sekali al-himar, diterkam keldai. Diterkam keldai, barulah musang datang. Begitu juga serigala, dia berjaya terkam Zibion, bukan Zibion, Baya Zibion, iaitu jenis-jenis rusa, napo, kijang, kancil. Itu semua sama-sama tu. Rusa, semua keluarga ni lah. Maka orang Arab senang aja disatukan dengan Zibion. Jadi cuma yang kecil aja orang Arab kata ghazal, iaitu kancil. Jadi kita ambil lah dekat situ kijang ataupun rusa. Maka setelah serigala ni ditangkap si rusa, datanglah si siapa? Musang. Pandai dia. Lepas tu arnab. Punya tangkap arnab adalah serigala. Dia ni tak pandai punya lah. Tapi dari tangkap arnab, dia lah nanti ngumpul. Ini permisalan. Daripada tengok SpongeBob, ni baik tengok ni. Imam Syafi'i buat permisalan. Jadi apabila dah tangkap tu, hasil tangkapan al-mal, al-hal wal ma'al. Al-ma'alnya 3. Keldai, rusa, arnab. Jadi singa paling hebat. Singa pun kata, "Wahai serigala." Ni misal aja, misal. Dia kata, "Iqsim." Agih kan. Rakan kongsi kan. Sama-sama tanam lada. Rakan kongsi kan. Iqsim, bahagikan. Maka kata serigala, "Wahai singa, kita agihkan berdasarkan saiz badan kita. Keldai sesuai untuk engkau, kerana saiz keperluan badan engkau.
kita hukum dengan adil, dan engkau yang dapat, engkau yang mampu terkam dia. Jadi engkau yang layak makan banyak sesuai dengan kemampuan kau. Jadi engkau makan keledai. Baik. Habis rusa tak apalah, aku yang makan. Arnab, musanglah yang makan. Maka kata singa, siapa yang ajar kau ni? Dia kata sunatullah. Sunatullah. Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan. Allah tuntut untuk kita adil dan ihsan. Adil dan ihsan. Dah adil sama-sama. Ihsannya ikut keperluan masing-masing. Marah singa. Singa marah. Maka agih lagi, tak juga kata apa ni, serigala. Macam gitulah. Adilnya dan ihsannya ikut saiz, ikut keperluan. Singa kata tak boleh. Kerana maknanya daging paling sedap adalah rusa. Kenapa engkau nak? Tidak, dia kata daging paling sedap adalah arnab. Maka marahnya singa. Belum sempat lagi orang kata apa tu, serigala tu nak menegakkan keadilan, singa telah terkam serigala dan singa telah patahkan tengkuk serigala. Maka matilah serigala. Tinggal musang. Musang mula berundur setapak ke belakang. Jangan lari, kata singa. Jangan lari. Giliran kau pula untuk buat pengagihan. Apa kata musang? Beginilah. Oleh kerana rakan seperjuangan dah mati, dia makin langkah ke belakang. Musang langkah ke belakang, makin jauh. Dia mula keluarkan suara yang kuat. Ni misal je. Beginilah wahai singa, aku mencadangkan supaya untuk makan tengah hari engkau makanlah keledai. Kerana dah lapar sangat ni, tengah lapar ni, walaupun daging tak sedap, lapar, habis punya kau makan. Kau makanlah keledai itu untuk makan tengah hari. Oleh kerana daging yang sedap adalah rusa, kau makanlah malam. Buat dinner kan malam. Jadi malam ni maknanya kadang-kadang orang tak boleh makan banyak kan, darah tinggi. Jadi malam tu makanlah makan yang sedap-sedap je. Makan. Singa terdiam. Tengah hari lapar sangat, makan keledai. Malam ni dinner kan, happy-happy, makan rusa. Lepas tu habis arnab ni nak buat apa? Buat sarapan pagi. Jadi makin jauh lah si musang. Habis kau nak makan apa musang? Tak. Kerana kalau aku nak juga, aku akan dimakan oleh kau. Jadi aku faham siapa aku. Terus musang melarikan diri. Sebab itulah musang ni zu mukrin zu khadiatin. Dia pandai menipu, pandai memperdaya, pandai pura-pura macam dia cakap tu. Dia pandai ngencing. Ada dia cepat buat keputusan. Jangan macam serigala. Adil, patah tengkuk. Sebab itu dalam masyarakat Arab, orang Arab yang bijak-bijak ni akan digelarkan sebagai sa'lab. Bijak menipu, bijak belit,
Yes, ada. Wallahu a'lam bissawab. Bismillahirrahmanirrahim. Fafahamnaha Sulaiman wa kullan ataina hukman wa ilma wa sakharna ma'a Daud al-jibala yusabbihna wa tayra wa kunna fa'ilin. Ya arhamar rahimin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.